Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam pertemuan untuk teman-teman yang berkesempatan dengan saya. Apa khabar saudara? Hari ini hari Khamis malam Jumaat. Cuaca sejuk, hujan. Tapi berhati-hati saudara dalam keadaan cuaca yang tak menentu ini. Saudara Mustafa Yusof, kadang-kadang kita usia yang sebegini mudah untuk dapat demam ke apa ke, saudara. Apa khabar saudara Setan Kuning? Saudara Zuraidi Daud, saudara Abdul Hadi Syarif. Begitu juga dengan saudara M. Zamri Alsi. Waalaikumsalam. Kita seram dengan teman-teman yang lain. Saudara Wal Syahrudin, saudara Mustafa Ilyas. Waalaikumsalam. Saudara Empat Tulang Kering, saudara Allah Halim. Apa khabar saudara? Doa saya agar saudara sihat walafiat. Begitu juga dengan saudara Muhammad Fuad, saudara Papa Azam. Saudara Papa Azam, nampaknya ada saya tengok dalam Facebook, garang nampaknya saudara Muhammad Azam ni. Papa Azam. Ya, saudara Syukur Jamil, saudara Syarani Salmah, saudara Anggrik Rimba. Mudah-mudahan terus harum maui memekar. Syekh Hussein, apa khabar? Waalaikumsalam. Miki Aiman, Jambarliah, Nazrul MN, Haji Mr. Long DHK dan teman-teman yang tak sempat saya santuni sebab malam ni banyak isu saudara. Apa nak buat, saya mohon maaf semalam saya tak dapat bersama dengan saudara kerana saya menghadiri jemputan sahabat kita dalam sembang hangit. Memang hangitlah majlis saudara. Baik saudara, seperti biasa hari ini hari Khamis tanggal 21 Oktober, malam Jumaat saudara, dan merupakan hari yang ke-559 saudara ya. Kita dijengah oleh virus corona. Tak ada nampak gayanya sekarang ni. Tak tahulah saya macam mana, masih lagi belum ada penurunan dan sebagainya. Kerana hari ini menurut laporan yang saya terima, semalam ada susut daripada 5,516, tapi hari ini dia melonjak balik kepada 6,210, dan semalam saja kematian ada 76. Saya difahamkan bahawa hospital di Sarawak dan juga di Lembah Kelang sudah mula menerima kehadiran warga kita yang dijangkit oleh virus corona, dan suasananya tidak begitu. Sebab saya katakan kalau musim hujan saja virus corona ini mudah untuk mengebak. Saudara, saya tak dapat memberi laporan negeri ke negeri kerana tidak ada laporan yang saya terima daripada Kementerian Kesihatan. Tapi bagaimanapun untuk masuk hari ini tanggal 21 Oktober, jumlah keseluruhan warga kita untuk bulan ini yang dijangkiti oleh virus corona adalah 167,387 orang. Saudara, itulah laporan yang sempat saya berikan yang dapat pada saya. Usai laporan COVID-19, kita masuk juga e-commerce. Mudah-mudahan teman-teman yang berniaga dapatlah meneruskan kehidupan. Saya nak bagi lebih pun tak tahulah saudara. Tapi bagaimanapun untuk saudara yang ingin mewawarkan produk saudara, bolehlah hubungi Al-Azhar 0113304141. Al-Azhar dia meniaga dia bakur. Bakur ni haruman untuk dibakar supaya dalam rumah kita tu aromanya sentiasa wangi saudara. Juga bolehlah juga berhubung dengan Azhar untuk membuat tempahan rendang tok dan juga bahulu berdal orang Perak. InsyaAllah besok saya nak berada di satu kawasan. Kalau saya ada kesempatan mungkin besok jam 4.30 petang saya akan memulakan siri Labun Secawan Kopi. Jam 4.30 petang tu untuk produk-produk, kita berjumpa dengan orang kampung, mereka yang mengusahakan inap desa dan sebagainya. Tunggu malam besok, petang besok 4.30 petang insya-Allah. Begitu juga saudara boleh berhubung dengan Siti Farehah untuk mewawarkan produk saudara di talian 0177114300. Kalau Siti Farehah jangan lupa dendeng manis Siti Farehah, sedap dimakan, untuk makan dengan nasi, tak perlu lauk-lauk lain, cukup dengan dendeng manis Siti Farehah. Kalau saudara nak berkelah pun boleh, nak bawa untuk balik kampung pun boleh saudara. Juga untuk yang di Lembah Kelang, tak perlu saudara pergi ke supermarket, tak perlu saudara pergi ke pasar raya ataupun pasar untuk membeli buah-buahan segar. Ini buah ni yang diimport daripada luar negeri seperti anggur,
Lai, buah apple yang rangup, yang ada kualiti AAA, harganya lebih murah daripada pasaran. Saudara boleh hubungi Syauqi 012-357-5703. Buah-buahan itu akan terus sampai ke rumah, tak payah nak pergi ke supermarket. Kualiti dijamin. Saudara, kalau tak baik, bagi tahu dengan saya, insya-Allah. Saya nak tanya dia kenapa bagi kualiti yang tak sebegitu. Tapi setakat hari ini untuk mereka yang tinggal di Lembah Kelang saja. Dia bukan untuk di luar Lembah Kelang, saudara. Dan jangan lupa perusahaan sahabat kita, saudara Muhammad Nizar, iaitu sambal kering dari Dapur Siti. Sambal ini boleh dimakan dengan nasi, saudara. Of course lah makan dengan nasi, dan cukup dengan goreng telur pun cukup. Tak payah kuah pun. Memang sedap. Sur. Menjilat jari, saudara. Saudara boleh berhubung dengan saudara Muhammad Nizar di talian 019-482-4504. Saudara, jangan lupa besok 4.30 insya-Allah kita berjumpa untuk saya mewawarkan produk-produk penghasilan warga desa kita. Ini yang tak ada, saya akan usahakan supaya untuk 1 jam saya akan berbual, kalau ada rezeki berbual dengan pengusaha-pengusaha secara live besok, jam 4.30 petang besok. Baik saudara, itu e-commerce. Saya cuma membantu apa yang boleh kita buat, membantu rakyat saudara. Apa khabar saudara Raja Kamal Raja Baizan? Waalaikumsalam, semoga sihat di Sungai Petani. Hujan tak Sungai Petani? Saudara Muhammad Mazam. Baik, kita pergi sedikit tazkirah yang singkat untuk malam Jumaat ini. Saudara harus ingat bahawa syafaat bagi menambahkan darjat golongan mereka yang kurang amal, di mana kebajikan mereka untuk menyusuli ahli keluarga. Ini adalah syafaat daripada baginda Rasulullah SAW. Tanpa syafaat itu tak tahulah, sebab dah mengikut kefahaman saya, selepas sampai waktunya hari kiamat nanti kita akan dikumpulkan. Jadi dengan syafaat baginda Rasulullah SAW, kita boleh berkumpul dengan keluarga kita. Kesemua ini telah dijelaskan melalui nas-nas yang jelas dan hadis-hadis yang sahih. Sebagaimana sabda baginda Rasulullah SAW, apabila tiba hari kiamat, keadaan manusia menjadi sesak dan tolak menolak antara satu sama lain. Lalu mereka menemui Adam dan berkata, syafaatkanlah zuriatmu. Maka ayahanda kita, itu Nabi Allah Adam, menjawab, aku tidak dapat untuk mengurniakan syafaat. Pergilah kamu mohon kepada Ibrahim, Nabi Allah Ibrahim. Lalu mereka pun pergi menemui Ibrahim. Maka berkatakanlah Nabi Allah Ibrahim bahawa aku juga tidak dapat menggunakan syafaat. Akan tetapi pergilah kamu bertemu dengan Musa, kerana sungguhnya dia adalah kalimullah, iaitu orang yang dianugerahkan kemuliaan. Kerana hanya Musa saya dapat berbicara dengan Allah selain daripada baginda Muhammad SAW. Lalu mereka pun pergi berjumpa Musa, dan Nabi Allah Musa berkata, aku juga tidak dapat menggunakan syafaat, tapi pergilah kalian menemui Isa, kerana dia adalah roh dan kalimahnya, orang-orang yang ditiupkan oleh Allah kesan daripada kalimahnya. Mereka berjumpa dengan Nabi Allah Isa. Maka Nabi Allah Isa juga berkata, aku tidak dapat menggunakan syafaat kepada kamu, tetapi pergilah kalian menemui Muhammad, kerana sungguhnya dia adalah kekasih Allah. Lalu manusia datang menemui baginda Rasulullah SAW. Maka baginda berkata, akulah yang dapat menggunakan syafaat. Yang cuma ada Nabi Allah, Rasul Allah, cuma Nabi Muhammad saya syafaat. Jadi kita harus berusaha untuk mendapatkan syafaat yang hanya milik baginda Rasulullah SAW. Caranya lain tidak, berzikir. Di samping itu kita memperbanyakkan selawat pada baginda Rasulullah SAW. Itu sekadar tazkirah yang pendek, yang singkat, yang sempat saya buat culipan daripada teman-teman yang mengirim kepada saya. Baik saudara, seperti biasa, usai tazkirah, kita menyantuni mutiara kata daripada sahabat saya, saudara Cikgu Hibil. Menurut saudara Hibil, dia kata jadilah orang yang manis tetap, jadilah orang yang tetap manis di tempat yang pahit, tetapi sejuk di tempat yang panas, tapi merasa kecil walaupun sudah menjadi besar, tetap merasa rendah walaupun sudah menjadi tinggi, dan tetap sederhana walaupun sudah menjadi hebat. Oh, ini bukan saudara Hibil, daripada sahabat saya, daripada saudara Azmi, daripada Kelantan. Kerana katanya juga, dia kata bila kita berjaya, kawan-kawan kenal siapa kita. Tapi bila kita jauh ataupun kita jatuh, kita kenal siapa kawan kita. Jadi fikir-fikirkanlah saudara. Dua mutiara kata, satu daripada saudara Azmi, saudara Muhammad Azmi dari Kelantan, jadi satu lagi daripada saudara Hibil. Saudara,
usai mutara kata, seperti biasa, salam impian moratorium dan pengeluaran wang RM10,000 dari kumpulan wang simpanan pekerja. Saya tahu benda ni tidak masih lagi belum tuntas dan kita harus menyuarakan. Saya berdoa agar pimpinan negara dapat mendengarlah keluhan rakyat. Lain tak ada yang kita minta. Pertama, moratorium. Ya, kita dah bagi katanya 3 bulan. Tak akru tanpa faedah. Mudah-mudahan dapatlah juga kita. Kemudian kita minta kalau boleh pengeluaran wang simpanan pekerja RM10,000 secara tuntas. Dan bagi mereka yang punya simpanan lebih daripada RM500,000 ataupun 1 juta pun bagilah mereka mengeluarkan 10% agar mereka dapat memulakan kehidupannya. Ini bukan wang siapa, ini wang milik pekerja itu sendiri. Baik saudara, ingatlah bahawa kalau kita negara berbelanja tanpa had, kita khawatir bahawa negara akan menuju kepada kemuflisan. Tajuk perbincangan kita malam ini adalah segala-galanya serba-serbi serabut. Dah serba-serbi dah serabut dah saudara. Apa yang saya maksudkan, bila saya nak bagi pencerahan, sabar dulu kerana saya harus menyantuni pantun Pak Nazil. Jangan lupa Pak Nazil, beliau memberi kiriman pantun yang begitu berarti bagi kita. Kata Pak Nazil, tidak kelih jengkin menyengat, disengat pelipat bagai taji. Sebelum dipilih berapi semangat, sudah dapat memesong janji. Inilah kadangnya pemimpin kita kadang-kadang mengecewakan rakyat. Saya suka Datuk ni cikgu Pak Nazil ni sebab dia kaya dengan bahasa. Pelipat itu maksudnya bahagian di belakang lutut kita. Kelih tu tengok. Jadi pantun itu tidak kelih jengking menyengat. Disengat pelipat. Pelipat tu di antara di belakang bahagian lutut bagai taji. Sebelum dipilih berapi semangat, sudah mendapat mereka memesong janji. Kata Pak Nazir lagi, pokok mempelam berbuah lebat, dipetik pilih lalu diperam. Malaysia Islam negara hebat, judi boleh dihalal haram. Jadi beliau sendiri begitu sedih melihat keadaan negara kita ini. Sebab negara kita ini agama Islam adalah agama persekutuan, tapi kadang-kadang banyak aktiviti ataupun kegiatan-kegiatan yang melanggar prinsip Islam itu seolah-olah tidak disantuni. Ya saudara, judi, arak, sekejap halal, sekejap haram dan sebagainya. Itulah keadaan saudara. Saya juga tidak lupa untuk menyantuni pantun daripada sahabat kita Pak Sujit daripada Kelantan. Sekarang ni semua orang suka berpantun. Mungkin dengan pantun inilah mereka menzahirkan perasaannya. Kata Pak Sujit, pergi sungai menahan pukat, dapat seekor ikan haruan. Sebelum pilihan raya, nak jadi wakil rakyat. Selepas menang, sibuk nak jadi wakil kerajaan. Wakil kerajaan tu nak jadi menteri, jadi timbalan menteri. Itu keadaan saya. Dan saya tidak lupa menyantuni. Ini orang garang ni, orang pejuang rakyat. Salah seorang pejuang rakyat di Perak, sahabat saya, Saudara Nordin Malik, di Ipoh. Katanya, ramai orang pergi ke pekan pakai baju penuh warna. Orang asing jangan dimuakan, kelak watan hidup merana. Sebab beliau melihat bahawa keputusan Menteri komoditi Zuraidah kononnya katanya nak bawa masuk sampai 34,000 pekerja asing ni bekerja di ladang dan sebagainya. Jadi perasaannya tersentuh. Sebab itu beliau mengatakan kalau datang bawa tenaga pekerja asing ni, akhirnya negara kita dalam keadaan bagaimana saudara? Ramai orang pergi ke pekan pakai baju penuh warna. Orang asing jangan dimuakan, kelak watan hidup merana. Watan tu anak bangsa kita. Kemudian katanya lagi, berburu rusa terkena panah, nampak merah darah mengalir. Anak muda, sayangilah tanah, di situ letaknya daulat tanah air. Jadi beliau berseru kepada anak-anak muda supaya kembali kepada akidah kita yang dulu. Tak perlulah nak mengejar kerja di sana sini dalam bidang pertanian. Beliau berusaha untuk mengajak anak-anak muda kembali kepada perusahaan yang dalam sektor pertanian. Baik saudara, selepas pantun jangan lupa gedung ilmu. Gedung ilmu kita ni tentang lain tidaklah buku, celipan daripada buku tentang pimpinan dalam ungkapan Melayu kita. Bagaimana orang tua-tua kita ataupun yang terdahulu daripada kita, mereka menganggapkan atau berharapkan agar
pemimpin Melayu kita ni sebenarnya hendaklah berada dalam keadaan yang tegap serta benar-benar pemimpin. Buku ini kiriman sahabat saya Tan Sri Johan Jaafar, saudara, terbitan Dewan Bahasa. Kerana setiap pemimpin rakyat haruslah bersikap jiwa murni, duduk tegak beralam luas, sesak sempit diberi nafas, salah ditimbang, baik dibalas, di muka terang, di belakang jelas, melenggang lapang, bercakap bebas. Itulah pemimpin Melayu sebenarnya. Saudara, bila dia duduk, dia tegak, beralam luas, seolah dia melihat segala-galanya. Dia tidak melihat memandang orang ni kecil, orang ni besar dan sebagainya. Pemimpin juga sewajarnya keperbadian mereka sepatutnya bila duduknya dapat berkisar. Artinya bila duduk dapat tengok kiri kanan, bukan begitu saja ya, tegak. Tegaknya dapat berpaling, berjalan tidak terlendan, melenggang tidak terpalang, bercakap tidak dipekap, bertanya tidak naya, menegur tidak dilepur. Artinya kalau dia menegur tu bukanlah untuk menghina, saudara. Itu pemimpin. Kerana pemimpin yang menjadi impian warga bangsa kita, bila duduk, duduknya berguru. Bila tegak, tegaknya bertanya. Bila bercakap, cakapnya beradat. Bila dia diam, diamnya berisi. Bila berjalan, mencari kawan. Bila bermusyawarah, mencari muafakat. Bila menghukum, mencari adil. Itulah pemimpin sepatutnya. Kalau nak menghukum, mesti penuh dengan keadilan. Bukan mengikut perasaannya. Saya bila tujuan bila mengadakan satu pertemuan, satu mesyuarat adalah untuk mencari muafakat, bukan untuk menjadikan warga bangsa kita ni berbalah sama sendiri. Tapi bila dia diam tu, diamnya berisi, saudara. Sebab bila dia berjalan, dia mencari kawan ataupun teman. Itulah apa yang sempat saya tantu malam ni. Kita sambung lagi malam besok. Okey, saudara. Baik. Sebelum saya memberi pencerahan tentang apa yang saya maksudkan segala-gala dah serba-serbi serabut ni, saya ingin berpesan sekali lagi agar mereka yang menyunting live saya ini dan masuk ke dalam channel YouTube ataupun apa-apa sajalah media sosial hari ini, maka itu adalah tanggungjawab anda. Saya tidak akan bertanggungjawab atas suntingan yang mereka lakukan. Saya juga tidak akan bertanggungjawab dengan sebarang komen-komen daripada pembaca. Jadi sila pastikan sebelum anda memberi komen, pastikan apakah komen-komen anda itu tidak menyinggung perasaan sesiapa. Itu bukan, saya tidak mampu untuk meneliti satu persatu, saudara ya. Jadi ingat, saudara, ini adalah pencerahan politik. Ini juga pencerahan yang dapatan saya menurut apa yang saya baca. Di samping itu saya memberi pencerahan supaya warga kita faham. Kita prinsipnya mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree. Jadi kalau saudara tak bersetuju, okey. Kalau bersetuju pun okey. Kalau tak bersetuju, saudara nak berbalas sama kita, okey. Jadi saudara, Tok Kepala Wan Semalam Pekerja 10,000 tak nampak cahaya dalam terowong jadi. Memang betul lah. Mereka ni banyak sembang. Ini keadaannya, saudara. Jadi ingatlah, saudara, gunakanlah bahasa yang baik. Kita adalah warga cita damai dan menyantuni dengan penuh harmonis. Hari ini, saudara, alhamdulillah, Dewan Negara yang bersidang sepanjang seminggu, minggu depan ada lagi, telah pun meluluskan usul untuk rancangan Malaysia ke-12. Jadi kita mengharapkan biarlah rancangan Malaysia ke-12 itu benar-benar menjadi realiti, bukan hanya sekadar sembang saja, saudara. Bukan hanya sekadar war-war saja. Sebab rancangan Malaysia ke-12 ini penting untuk tempoh tahun 2021 hingga 2025. Kita mengharapkan rancangan ini dapat terlaksana demi untuk kebaikan ummah. Jadi menurut timbalan Ketua Dewan Negara Datuk Seri Dr. Muhammad Ali Muhammad, usul itu dipersetujui apabila lebih suara bersetuju berbanding tidak bersetuju. Rupanya ada pengundian di Dewan Negara, dan Dewan Negara akan bersidang lagi hari Isnin ini bersama-sama dengan kabarnya rasanya mulai minggu depan Dewan Rakyat juga akan bersidang. Kita mengharapkan agar persidangan Dewan Rakyat dapatlah sesuatu yang baik untuk rakyat. Perjuangkanlah untuk rakyat. Duhai para wakil rakyat, duhai para senator, ingatlah anda menjadi wakil kepada rakyat. Jujurlah dalam perjuangan anda. Saudara, saya nak cakap lebih pun kadang-kadang sesak nafas, saudara. Sebab saya melihat kadang-kadang pimpinan yang berada di anjung kuasa ni sekejap begitu, sekejap begini, sekejap begitu, sekejap kata boleh, sekejap tak boleh. Macam mana kata menurut Menteri Kewangan?
Pula dia kata bahawa sekarang ini dibolehkan untuk warga Malaysia kita ini memiliki akaun dalam akaun bank dalam offshore ataupun di bank pesisiran. Saudara, ini lanjutan daripada apa yang berlaku daripada Pandora Letters atau Pandora Papers. Kertas Pandora itu yang menyingkap bahawa ramai pimpinan kita mempunyai akaun kewangan mereka di luar pesisir dan di negara-negara yang tidak meletakkan percukaian itu sebagai kemestian. Dan kita minta supaya benda ini dapat diperdebatkan di Dewan Rakyat minggu depan. Sebab semalam pun waktu saya berbual dengan teman-teman daripada ahli parlimen, 2 orang ahli parlimen semalam, saudara, saya tersepitlah. Belah kanan tu ahli parlimen Selayang daripada Parti Keadilan, belah kiri pula Datuk Abdullah Sani juga daripada Parti Keadilan. Moderator pula pun memanglah orang kuat keadilan. Jadi bila mereka bertanya pada saya, pandangan saya tentang Pandora Papers ini adalah sesuatu yang perlu. Jadi bila dia kata UMNO tak ada buat, tidak, saya kata saya mempertahankan ketetapan UMNO bagi kita, perjuangan kita untuk rakyat demi rakyat. Sebab itu bila Menteri Kewangan kata dibolehkan pula, ini yang pening kepala kita tengok. Kadang kita rasalah bahawa apakah ada sesuatu yang cuba disembunyikan daripada Pandora Paper ini. Saya tak tahu, tapi saya, anggapan peribadi saya melihat bahawa ada usaha. Sebab kita melihat ada pemimpin yang punya kekayaan yang di luar kemampuan mereka untuk mengumpul kekayaan sebegitu banyak. Sepatutnya perkara ini hendaklah diperdebatkan, dan kita mengharapkan, bukan kita nak kata mereka salah, tapi kita mengharapkan agar wang-wang yang mereka simpan dalam akaun di luar pesisir ataupun offshore bank itu bawa baliklah. Jangan dibiarkan beku di sana sedangkan negara kita memerlukan sumber kewangan. Jangan sampai kita meminjam dan sebagainya. Itu keadaan saya. Dan saya juga mendapat dapatan besar kemungkinan besok, besar kemungkinan, benda ni belum pasti lagi, besar kemungkinan besok Ketua Menteri Sarawak akan mengumumkan pembubaran Dewan Undangan Negeri Sarawak. Sejauh mana benarnya tidak, saya tak tahu, tapi sekarang ni penuh dalam media sosial. Bagi saya memanglah, sebab Dewan Undangan Negeri Sarawak sudah pun due. Sebab dia sepatutnya bulan Jun itu hari, dan sepatutnya diadakan pilihan raya, tapi kerana negara dalam keadaan darurat, negara berada dalam serangan virus corona, demi menjaga kemaslahan rakyat Sarawak, maka ditangguhkan. Memang dibolehkan, tetapi apabila semua dah dapat vaksin, bila Melaka pun katanya akan mengadakan pilihan raya, maka Sarawak pun akan mengadakan pilihan raya umumnya untuk memilih calon-calon wakil rakyat di peringkat Dewan Undangan Negeri. Sarawak rasanya 83 Dewan Negeri, tak silap saya. Ada kursinya yang akan dipertandingkan. Dan kita UMNO tidak bertanding di Sarawak. Kita selama ini UMNO Barisan Nasional hanya menyokong sahabat kita. Dulu adalah daripada parti PBB, Parti Bumi Putra Bersatu. Dan hari ini di Sarawak dia sudah ada gabungan rakyat Sarawak. Jadi kita tak tahu macam mana perkembangannya. UMNO Barisan Nasional tentulah akan menyokong parti-parti yang seangkatan dengan kita, yang sealiran dengan kita, yang merupakan sahabat kepada kita. Kepada rakyat Sabah, rakyat Sarawak, kita mendoakan kalau benar besok ada pengumuman, selamat menjalankan tugas dan tanggungjawab anda sebagai pemilih. Laksanakanlah suara rakyat, kuasa keramat. Saya tak dapat lagi nak mengesahkan, tapi sama-sama kita tunggu besok. InsyaAllah, katanya begitulah. Ada sejauh mana benar tak benar, saya dipahamkan Datuk Abang Johari telah pun menghadap kepada TYT, Tuan Yang Terutama Governor Sarawak. Saya agak tertarik dengan kenyataan daripada Yang Berhormat Datuk Dr. Syamsul Anwar Nasarah. Ini bagi saya beliau adalah pejuang tulen dalam UMNO. Beliau sanggup meletak jawatan sebagai menteri, dan bila tak dilantik sebagai menteri pun tak apa pada dia, dan beliau terus berjuang. Dan saya melihat beliau masih lagi menyantuni rakyatnya di kawasannya. Jadi menurut Datuk Syamsul Anwar Nasarah, dia kata iklim politik kita sekarang ni banyak berubah dan banyak berbeza. Jadi perubahan yang berlaku sangat ketara dan begitu cepat sekali.
Kerana itu dia kata UMNO perlu segera melakukan penyesuaian agar terus kekal dan mampu bertahan serta boleh menghadapi apa jua keadaan. Sebab itu saya katakan bahawa hari ini jumlah pengundi, macam semalam dalam Sembang Hangit pun saya dah bercakap bahawa para pengundi hari ini terdiri daripada 3 golongan. Golongan pertama adalah yang mereka yang remaja waktu negara mencapai kemerdekaan, dan hari ini usia mereka sudah pun ada 78 tahun, 80 tahun, 90 tahun, dan mereka menjadi pengundi. Jumlahnya terlalu sedikit, lebih kurang dalam 5% saja. Kemudian mereka yang lahir dalam pasca kemerdekaan, sekitar tahun 57, 56, 57 sampailah kepada pembangunan bermula. Jadi waktu pembangunan era 74 ini mereka masih anak-anak lagi, saudara. Dan hari ini mereka menunjukkan pengundi sekitar dalam 35%. Kemudian datang satu lagi golongan, iaitu kluster anak muda, iaitu yang lahir sebagai saya katakan api dalam bosi, topik di petik di topi tengah menyala ni. Segala-gala sudah ada kelengkapan, prasarana lengkap, dan mereka tidak melihat lagi bahawa tentang kebejatan kehidupan warga bangsa kita. Sebab itu anak-anak muda ini tidak lagi mudah untuk dipikat dengan hanya lontaran kata-kata yang bersikap resis, demi bangsa, agama sebagainya. Pada mereka melihat bahawa kadang-kadang saya agak bersimpati dengan pimpinan UMNO yang dituduh. Bila tuduhlah orang UMNO ni lain tak ada, projek saja. Sebenarnya tidak. Yang melakukan itu adalah pimpinan, bukan warga UMNO di peringkat akar umbi. Peringkat akar umbi masih meneruskan perjuangan rakyat, saudara. Jadi golongan ini adalah terdiri lebih kurang dalam 45%. Inilah antara pemutus kata yang menentukan soal kepimpinan. Dan kita akan menghadapi pilihan raya di pilihan raya negeri di Melaka dan juga di Sarawak nanti. Jadi mereka perlu disantuni sebab mereka akan bertanya at the end ataupun akhirnya apa yang mereka boleh dapat, apa janjinya, bukan janji bulan dan bintang. Dan mereka sudah pun terpedaya, mereka sudah pun terpengaruh dulu waktu pilihan raya yang ke-14 2018. Kerana waktu itu mereka merupakan pengundi muda, baru mengundi. Ada yang pertama kali, ada mungkin ada yang kali kedua. Dalam usia mereka 25 tahun, 30 tahun. Dan kali ini mereka hadir lagi sebagai pengundi. Saya mengharapkan agar mereka melaksanakan suara rakyat kuasa keramat kali ini. Jangan mudah kita diperlakukan sebegitu rupa oleh pimpinan politik yang mengadu domba, melontarkan fitnah, yang menggunakan isu-isu yang kadang-kadang menjanjikan bulan dan bintang tapi realitinya tak ada. Semua dah lihat apa yang berlaku sejak 2014 sampailah saat ini. Kita masih lagi terjebak dalam kehidupan yang cukup sukar, saudara Adi Warna, saudara Syed Mustafa, saudara Zul. Saya merasakan bahawa kali ini adalah kritikal. Sebab itu saya bersetuju dengan pandangan daripada Datuk Dr. Samsuna Sarah. Sebab dia mengatakan bahawa sekarang ni perubahan begitu ketara, begitu cepat berlaku. Kalaulah pimpinan politik tidak menyantuni rakyat sebagaimana kehendak mereka, saya rasa ruyup. Ini keadaannya. Tidak, kita tak boleh lagi hanya melontarkan kata-kata yang bersikap retorik. Saya berjuang demi bangsa, tapi akhirnya mereka jugalah. Sebab anak-anak muda mempersoalkan. Okeylah, berjuang demi bangsa, tapi mereka juga yang terlibat dalam meluluskan projek-projek yang sepatutnya tanah Arizal Melayu dipertahankan, tidak dipertahankan. Jadi anak-anak muda ini melihat. Ini bahaya sekarang ni, saudara. Saya elok. Dan bila kita lihat apa yang berlaku di Melaka, kadang-kadang kita rasa malu lah, saudara. Apabila akhirnya bila saya melihat satu culipan dalam media sosial semalam kemarin, mantan Ketua Menteri Melaka, Dato' Idris Harun, dia menyatakan bahawa dia sanggup bersekongkol dengan DAP. Bila dia kata DAP berjanji boleh menyokong dia untuk jadi Ketua Menteri, akhirnya dia terperangkap. Sebab itu mereka ni sebenarnya kebanyakannya orang politik ni kadang-kadang ni cakapnya saja yang tak boleh dipakai, saudara. Jadi bila jumpa DAP, dia kata okey, you buat usul tak percaya apa semua tu, kita akan sokong you jadi Ketua Menteri. Jadi akhirnya sekarang ni dia nak jadi calon pun tak boleh. Malu saya. Bila dengar dia buat kenyataan begitu, saya teringat filem P. Ramlee dalam filem Tiga Abdul. Dia kata yang kau ni yang pandai, yang bijak pandai ni, kau kan dah tahu dia tu penipu. Yang kau boleh diperdaya dan bertipu tu,
Kenapa? Kerana kau yang bodoh lah katanya. Itu pilihan P. Ramlee. Saya tak kata mereka ni bodoh, tapi bagaimana seorang mantan ketua menteri boleh terperdaya dengan janji-janji daripada pimpinan DAP Melaka. Akhirnya nak bertanding pun dah tak boleh. Apatah lagi tentang apa beliau langsung lah sekarang ni tengah pening, orang kata meraban lah. Nak bertanding atas tiket DAP kata no way dia bertanding. Nak bawa dia bertanding dalam tiket PKR ataupun semuanya, pimpinan Pakatan Harapan telah memutuskan bahawa calon beliau tidak sama sekali akan diizinkan bertanding atas tiket itu. Nak bertanding dekat mana? Nak minta UMNO, minta ampun, minta maaf, jauh panggang daripada api. Jadi mungkin bertanding bebas. Bertanding bebas hilanglah deposit. Saudara. Sekarang ni saya tengoklah, saya melihat apa yang berlaku pada 4 orang. Mereka yang melakukan onar. Sebab tu saya katakan beberapa malam dulu, mereka bukan hanya bersikap khianat pada parti yang mereka wakili, mereka juga khianat pada rakyat Melaka. Kerana nak kata Datuk Sulaiman Ali buat silap, dia baru dalam 3 bulan jadi ketua menteri. Tak sempat pun. Dia baru nak merangka kerana waktu itu negara dalam keadaan COVID-19, darurat dan sebagainya. Jadi bila dah mula nak baik saja ekonomi itu, nak dipulihkan, waktu itulah beliau mau dijatuhkan. Jadi saya tidak mudah terperdaya bila orang katakan salah Datuk Sulaiman Ali. Saya tak akan percaya. Sebab dia baru. Sedangkan kebejatan yang berlaku adalah zaman Iri Harun, zaman ketua menteri di bawah Pakatan Harapan yang berjanji bulan dan bintang yang tak terlaksana. Jadi bagi warga Melaka, hati-hati saudara. Dan kita melihat akhirnya orang yang tamak, yang gila kuasa itu terperangkap lah. Dan saya tengok pula semalam, saya perhatikan semalam, ini yang saya katakan saya agak kecewa. Saya agak kecewa sebab apabila mereka masih lagi menggunakan cara lama. Apabila Ketua Pemuda Armada bersama dengan Susah PAS, sebab saya katakan ini lebay RM20 ni. Supaya saya takkanlah sehina itu. Orang Melaka hanya diberi hantar sepapan telur dan seuncang Milo. Apakah itu nilainya? Kalau dari segi kewangannya saya ingat sampai RM20. Pertama saya kecewa, yang kedua saya marah. Saya marah kerana itukah caranya mereka untuk menambat hati orang Melaka untuk mendapat undi. Sebab itu saya kata daripada PBM ni tak payah bagi undi langsung pada diorang. Begitulah mereka menilai. Hanya bagi sepapan telur, ambil gambar. Menyantuni pengundi kawasan tak silap tangga batu rasanya. Ada dalam media sosial saya tengok benda tu. Saya geleng kepala, saya kata astagfirullahalazim. Apakah ini yang diharapkan oleh rakyat Melaka? Apakah orang Melaka begitu daif hanya dengan sepapan telur dan seuncang Milo? Itu membuatkan mereka tertambat untuk terpengaruh dan mengundi mereka ini nanti dalam pilihan raya. Saya kata ini satu cara yang pertama dah out of date. Itu zaman dulu-dulu dah tak ada lagi dah. Janganlah begitu. Saya mengharapkan warga UMNO tidak melaksanakan begitu. Ketua Puteri UMNO, Ketua Pemuda UMNO, kita santun warga Melaka ini dengan perjuangan. Perjuangan itu bukanlah kita menggunakan racial politik, tak usah. Kita memperjuangkan demi rakyat, sebab rakyat susah sekarang ni. Kita memberikan mereka harapan, pandangan, apa yang harus kita lakukan, perjuangan. Sebab kita tengok pun dalam isu dalam bakul makanan dah sunyi sepi dah sekarang ni. Tapi apakah rakyat hanya dengan sebakul sekampit beras kita mengharapkan 1000 impian dari mereka? Ini saya tak setuju. Saudara Khairul Azman, bila pula masanya 3 bulan je kita, saya rasa mungkin saya silap, tapi rasa baru sangat lah rasanya. Apa yang berlaku di Melaka tu baru sangat, bukannya 2-3 tahun, tidak, bukan sepenggal pun. Sebab kepenggal pertama pilihan raya kita bulan 9. Lepas tu Adli jadi ketua menteri. Selepas itu ada berlaku langkah Sheraton. Masa langkah Sheraton belum lagi Adli ni dijatuhkan, tapi kemudian selepas tu, jadi lepas tu barulah naik Datuk Sri Sulaiman. Jadi Sri Sulaiman naik. Bagi saya langkawan, saya minta maaf kalau perkiraan saya salah. Kita mesti mengaku salah. Kalau kita rasa salah, mengakulah salah. Tapi perkiraan saya rasanya baru sangat. Jadi kalau nak tuduh dia meluluskan projek itu apa semua tu, saya tak tahulah. Bagi saya lah, sebab waktu itu dia baru nak pertama sekali Melaka dalam keadaan kesukaran.
kesan daripada pimpinan terdahulu. Jadi terima kasih saudara, Saudara Ahmad Fauzi. Yang rugi apa beliau, itu memang dia lah, memang dia sentiasa rugi lah. Bayangkanlah bahawa you tidak ada apa-apa latar belakang, tiba-tiba boleh dapat jadi exco. Akhirnya sekarang ni tekiar sana tekiar sini lah nak mendapat tempat untuk bertanding. Siapa ni tak tahu tulisan daripada tulisan apa Nita apa, saya Nita apa, Datuk kira DAP tu penipu lah Datuk kata janji. Saya tak kata mereka penipu, tapi begitulah keadaannya kalau mengikut apa yang dinyatakan oleh Iri Harun. Itulah saya katakan, saya tidak maulah menuduh dan sebagainya. Kita tidak, saya nak mengelak supaya kita terjebak dalam politik resis. Tetapi kadang-kadang pemimpin-pemimpin politik ni mereka suka mewujudkan satu impian supaya orang mudah percaya dengan cakap-cakap mereka. Akhirnya terjebak. Orang Melaka nak YB Adli sebagai ketua menteri, itu terpulang. Tak ada masalah. Memanglah kalau tengok wajah Adli ni pun memanglah wajahnya tidaklah comot, saudara. Tapi kita mengharapkanlah, sebab dia dijatuhkan kesan daripada langkah Sheraton. Jadi saya tak dapat rasanya saya tak sempat bertemu dengan Adli ni waktu dia jadi ketua menteri, dan saya tidak dapat melihat, terus terang katakan, saya dapat melihat perkembangan sepanjang dia jadi ketua menteri Melaka, apa yang dilakukan untuk rakyat Melaka. Tapi untuk Datuk Seri Sulaiman Ali, sempatlah juga saya lihat orangnya baik. Dia ahli Dewan Undangan Negeri kawasan Lendu. Lendu itu kawasannya, di situlah letaknya pusat pengajian UiTM. Dan beliau menyantuni, bukan tak menyantuni, tapi tak nampak pula dia keluar dengan keluarganya pergi keluar negeri. Tak ada. Tapi ketua menteri yang terdahulu sebelum Adli tu merayap sana merayap sini lah, banyak duit gamaknya. Jadi saya tidak nampak Datuk Sulaiman ini mengumpul kekayaan. Tak sempat pun kalau nak kumpul, saudara. Jadi tolo pun tolo lah UMNO ada. Saudara Ishak Ismail, ini bukan UMNO. Ini UMNO ada. Tolo pun tolo lah, UMNO ada. Itu maksudnya Saudara Ishak Ismail. Bagi saya begitulah. Jadi janganlah. Saya amat sedih lah bila orang mereka menggamit undi hanya dengan menggunakan sepapan telur aja. Apakah itu nilainya? Rakyat susah begini. Bagi saya menganggap itu satu penghinaan. Mungkin bagi mereka ikhlas nak bagi, terpulanglah. Tapi apakah itu saja? Telur dengan Milo sekampit. Saya tengok dalam tular dalam ni. Itulah yang saya dapat. Jadi Datuk kira DAP terpenipu lah. Datuk kata jangan salah parti, jangan salah pemimpin. Datuk henjut parti. Saya tak henjut parti. Saya kata apa yang dikatakan oleh Idris Harun, dia ditipu oleh pimpinan, bukan parti, pimpinan DAP. Itu maksud saya, saudara. Jadi saya kena perjelaskan. Mungkin kadang-kadang orang UMNO berebut kuasa, salah DAP. Yang berebut kuasa tu memang antara ini, nak kata berebut tak tahulah saya nak katakan, tetapi memanglah Idris Harun ni daripada UMNO, dia exco, mantan ketua menteri, boleh bersekongkol dengan beliau, bersekongkol dengan daripada parti PBM, menjatuhkan Datuk Sulaiman Ali, saudara. Saya melihat bendanya sekarang ni itu soal personal. Cuma saya katakan itu berkali-kali, saya katakan di saat kita baru nak memulakan kehidupan selepas 2 tahun kita penjara, duduk di rumah. Dan Melaka ini, dia punya main ataupun pendapatannya yang kebanyakan datang dari sektor pelancongan. Di saat hotel-hotel di Melaka 80% lingkup berada ke laut, timbul isu itu isu ini apa semua, agak malang lah untuk warga Melaka. Tapi Melaka banjir, tapi pemimpin UMNO kat Melaka banyak duk mesyuarat untuk PRN. Beza ada pembangkang. Well, so saudara Adi Razali, anda pemerhati. Saya tak ada di sana, saya tak dapat. Kalau saudara kirim pada saya, memanglah saya akan balun. Sebab sekarang ni sepatutnya tak ada perlu lagi nak mesyuarat-mesyuarat. Sekarang ni turun ke gelanggang, santuni rakyat waktu ini. Cuma yang saya sebutkan itu kerana menurut saudara Faris Irham, ini ada sahabat kita hantar kirim kepada saya, dia kata dia mohon saya buat pencerahan sedikit tentang situasi di Melaka.
Terus terang saya katakan, saya tidak berada di Melaka lagi. Saya cuma dapat melalui hubungan kawan yang bertanya itu dan ini. Jadi, dia bertanya, dia kata saban hari saya melakukan UMNO akan bertanding solo. Kalash. Itu kata saudara Faris Idham. Tapi hari ini kita lihat kluster menteri banyak yang condong, yang menentang keputusan Presiden serta PAU. Jadi mereka masih mahu menjalinkan hubungan dengan Perikatan Nasional, yakni PBM dan PAS. Apakah mereka ini telah mengugut Perdana Menteri Datuk Ismail Sabri untuk menarik sokongan jika tidak bekerjasama di Melaka? Jadi apakah akar umbi UMNO bakal ditipu oleh pimpinan UMNO sekali lagi? Jadi katanya akhirul kalam tu, dia kata moga semua pendengar Amir Hijah Fan dirahmati dan dikurniakan kesihatan yang baik, insya-Allah. Jadi saya melihat persoalan ini sebenarnya, saya tahu memang secara dalam keadaan sekarang ni, sebab saya katakan Datuk Ismail Sabri, saya melihat beliau seolah-olah sekarang ni macam orang cekik tulang. Apabila adanya kalangan menteri yang sudah pemula mengutarakan persoalan-persoalan, minta kalau boleh apa yang ada di Putrajaya itu, begitu jugalah di peringkat Pilihan Raya Negeri Melaka. Ini bagi saya adalah satu amaran. Ini adalah satu kenyataan awal yang memberi peringatan pada Datuk Ismail Sabri, kalau kamu merestui UMNO bertanding secara solo di Melaka, besar kemungkinan mereka akan tarik, mereka akan rentap sokongan di Putrajaya. Dalam keadaan sekarang ni, saya faham, saya dapat mengerti apa yang ada dalam fikiran yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Ditelan mati mak, dibuang mati bapa. Tetapi bagi saya, terus terang saya katakan bahawa warga UMNO tidak dapat lagi menerima untuk bekerjasama. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri nak kerjasama, terpulang. Di peringkat, saya tidak yakin di peringkat akar umbi mahu menyantuni sekarang ni. Saudara lihatlah apa lontaran kata-kata daripada Tan Sri Muhyiddin. Dia kata kerana dia kata PBM mahu lawan 3 penjuru. Itu kata Yang Amat Tan Sri Muhyiddin. Jadi sebenarnya benarlah apa yang dikatakan oleh Tok Mat. Itu timbalan Presiden UMNO. Dia kata penubuhan PBM adalah untuk menghapuskan UMNO. Jadi kalau dengar kenyataan Tan Sri Muhyiddin sebagai presiden pada PBM adalah ini dia kata umah ke, perpaduan umah ke, itu perkara memang biasa kita lalukan, dia kata. Jadi ketahuilah, dia kata dia tidak akan dia kata bahawa pada dia soal pemufakatan itu soal kemudian. Bagi parti, dia kata kita bertanding. Tak kisahlah 2 penjuri ke 3 penjuru. Jadi kalau saya mendengar balik kenyataan yang lepas, dia kata dia nak gempuh habis-habisan UMNO ni. Mereka akan serang UMNO. Jadi saya tak tahulah macam mana pimpinan di peringkat Majlis Tinggi UMNO nak menyantuni permasalahan ni. Saya faham. Artinya kalau dah berperang di Melaka, maka tentulah lanjutannya akan berlaku di Putrajaya. Sebab itulah kluster-kluster menteri yang sekarang ni jadi menteri, jadi timbalan menteri, yang jadi pengurusi JRC, dan mereka sekarang ni menekan Presiden UMNO. Kalau nak diadakan pungutan suara di peringkat Majlis Tinggi, saya yakin Presiden juga akan terperangkap. Dari segi numbers, memang Presiden UMNO tidak mempunyai cukup bilangan Majlis Tingginya yang akan bersetuju untuk bertahan, yang hatinya kekal macam mana Datuk Samsul Nasarah. Saudara, jadi Presiden Tok Mat, naik presiden seorang lagi Khalid Nordin. Yang lain tu naik presiden yang ada dah jadi Perdana Menteri. Kemudian seorang lagi naik presiden dah jadi menteri. Mereka akan memikirkan, ini kalau diorang tengah tarik sokongan nanti hilang pula jawatan. Ini berbalik-baliklah macam mana langkah waktu kita menarik sokongan yang 15 orang itu hari. Masih lagi berbolok-bolok ke situ. Dan nampak gayanya Datuk Ismail Sabri, dia terperangkaplah sekarang ni. Kalau Melaka bertanding solo, okey, sebab dia sebagai naib presiden, dia kena menyantuni itu kehendak akar umbi. Itu adalah keputusan daripada Perhimpunan Agung UMNO tahun lepas, dan juga itu juga adalah dikendak 145 UMNO bahagian. Kalau dia tak ikut, tidak merestui ataupun tidak menyantuni kehendak akar umbi, maka dia dilihat mengkhianati kehendak parti. Tapi kalau dia santun kehendak parti di Putrajaya pula nanti, ini kita nak berhadapan dengan bajet pula, maka besar kemungkinan pula mereka ini tak bersetuju dan menolak bajet, tumbang pula kerajaan. Cuma saya melihat, sebab itu saya katakan, saya melihat sebenarnya apa yang dah dibuat, satu jajaran baru dalam politik
bila dia mengadakan pertemuan dengan pimpinan daripada Pakatan Harapan. Ada daripada Amanah di situ, ada daripada DAP di situ, ada daripada Keadilan situ. Dan mereka mewakili 98 kursi parlimen. Seandainya puak-puak daripada PBM ini, Perikatan Nasional, orang kata to play full lah, ataupun buat onar dan sebagainya, kita dah ada perjanjian, apa takut sangat. Jadi sebab itu pilihan raya negeri Melaka ni jalan terus je lah. Bagi saya lah, pandangan saya secara peribadi. Tapi mereka mungkin adalah unjuran-unjuran tertentu. Sebab akar umbi tetap mau UMNO masuk gelanggang secara solo. Itu jelas. Warga UMNO akar umbi nak masuk secara solo. Tapi di peringkat mereka yang berada di anjung kuasa si perdana ni mula goyang. Nanti kalau bertanding solo, bila bertempur nanti, maka di Putrajaya ni tak boleh. Sebab itu kalau kita dengarlah Isyamuddin kata, kalau boleh apa yang ada di Putrajaya tu kita santunilah juga di peringkat negeri. Syahidan Kasim pun kata formula terbaik. Jangan kita bersama-samalah dengan PBM atau Perikatan Nasional. Santunilah. Begitu juga dengan Penasihat Nur Musa. Ini kumpulan-kumpulan ni yang mencari usaha supaya UMNO ni tunduk menyantun dengan mereka. Sedangkan PBM dia jelas. Saya kena ingat, kehadiran PBM lain tak ada adalah untuk mengganti tempat UMNO. Ini yang saya tak tahulah kalau pimpin saya terpulang lah. Saya secara peribadinya, saya melihat kalaulah pimpin UMNO lemah, kalau Dato' Ismail Sabri hanya melihat bahawa kepentingan kedudukannya sebagai Perdana Menteri semata-mata, sedangkan dia telah pun melangkaui satu jajaran baru. Dia telah pun mengadakan pertemuan, ada perbincangan, persetujuan bahawa Pakatan Harapan tidak akan menyusahkan beliau untuk meneruskan kepimpinan sebagai Perdana Menteri sehingga bulan Julai 2022 untuk pilihan raya. So jadi saya nampak Pakatan Harapan akan menyokong, tapi tak tahulah, mungkin kena tipu pula lagi. Ini besar kemungkinan politik ini penuh dengan tipu helah, saudara. Tapi tak tahulah saya. Sedangkan sekarang ni kita dengan PBM. Kalau nak tengok dari segi pengaruh Perikatan Nasional di Melaka tu, mana cawangan dia ada. Saudara, ini keadaan malahan macam di Negeri Perlis. Timbalan Pengurusi Perhubungan, Parti Perhubungan Bersatu, saudara Amir sendiri meletak jawatan kerana hilang kepercayaan terhadap PBM. Tapi kita masih lagi kerana ada di kalangan daripada ahli-ahli Perikatan Nasional atau PBM ini yang menjadi menteri. Dan saya tahu Dato' Ismail Sabri memerlukan sokongan. Kalau tidak nanti takut nanti kalau mereka pula membuat onar sebagaimana apa yang berlaku pada era Tan Sri Muhyiddin. Tarik sokongan nanti. Seperti itu tumbang pula Dato' Ismail Sabri. Itu mungkin sajalah. Tapi kalau dia kental, dia bersemangat, kukuh, bagi saya dia okeylah akan buat meh lah, sebab dia dah buat jajaran baru. Ada jajarannya dengan Pakatan Harapan, dan Pakatan Harapan telah berjanji yang tidak akan menyulitkan untuk bajet dan sebagainya. Dan dalam keadaan begini terpulang pada Dato' Ismail Sabri lah nak memikirkan. Sedangkan akar umbi hendak supaya UMNO bertanding secara solo. Presiden pun dah bercakap sejajarnya, kata dalam satu temu bual, dalam satu bila wartawan bertanya, dia kata dia akan menyantuni kehendak akar umbi. Sebab itu saya sebenarnya saya amat tertarik dengan kenyataan yang berhormat timbalan Presiden UMNO, Dato' Muhammad Hassan. Dia kata UMNO sebenarnya telah tersilap langkah apabila menyokong pemilihan Tan Sri Muhyiddin sebagai Perdana Menteri sewaktu awal penubuhan Perikatan Nasional. Ini kenyataan Tok Mat. So dia kata bahawa selepas tumbangnya Pakatan Harapan adalah merupakan satu kesilapan apabila pimpinan UMNO bersetuju lepas jatuhkan Pakatan Harapan mengangkat yang berhormat Tan Sri Muhyiddin sebagai Perdana Menteri, sedangkan beliau cuma ada 6 selalu daripada parti yang kecil saja. Dan setelah dia jadi Perdana Menteri, dia melebarkan partinya. Itu kata Tok Mat, masa nak tubuh kerajaan kita tersilap. Kita serahkan jawatan nombor 1 negara kepada orang yang hanya ada 6 kursi. Tapi sebab hendak berpakat supaya betul caranya, hendak tubuh kerajaan,
Kerana yang penting kata Tok Mat ketika itu adalah hendak melihat Pakatan Harapan jatuh. Kata Tok Mat, kita hendak DAP dan PKR jatuh, tapi tersalah pilih. Orang yang hendak dijadikan Perdana Menteri rupanya orang yang hendak bunuh parti kita. Itu kenyataan Tok Mat. Jadi macam mana? Terang-terang dia kata bersatu ini ditubuhkan untuk membunuh UMNO. Itu saja tujuannya. Jadi bukan saja Tok Mat juga yang dia kata Tan Sri Muhyiddin tidak menggunakan kuasa dengan baik, tapi niatnya diteruskan untuk merosakkan UMNO. Dan hari ini sekarang ni pun kalau saya dengar apa kenyataannya bahawa di Melaka dia kata dia nak langgar terus. Kan what me 3 corner fight pun 3 corner fight lah. Artinya pada dia di Melaka ni dia dah patah arang, berkat rotan. Tapi kita sekarang ni masih lagi konon nak menyantuni, nak berlapang dada kerana nak menyelamatkan kedudukan kursi Perdana Menteri. Saya terpulanglah pada pimpinan. Saya cuma memberi pencerahan saja. Fikir, kalau berlaku pertembungan di Melaka, maka mereka, saya tidak nampak PBM akan menang di Melaka. Saudara, saya tak nampak. Tetapi apabila ini berlaku, maka akan terjadilah pertembungan antara Yang Amat Berhormat Datuk Ismail Sabri yang mewakili UMNO sebagai Perdana Menteri yang akan dilanggar oleh mereka apabila mereka kalau mereka tarik sokongan sekarang ni pun tak ke mana pun sebenarnya saudara. Sebab saya katakan bahawa Yang Amat Berhormat Datuk Ismail Sabri telah pun mengadakan jajaran bukan sedia kawan, tapi ada macam perjanjian, bukan perjanjian lah, sebagai satu MOU, satu permufakatan bahawa Pakatan Harapan tidak akan menyulitkan. Ayat yang saya gunakan tidak akan menyulitkan. Artinya mereka tidak akan mengizinkan kalau ada orang nak tarik sokongan. Kalau tarik sokongan, Pakatan Harapan ada lebih kurang 98 kursi. Sebab daripada jajaran daripada Perikatan Nasional ada lebih kurang 71. Itu yang diwawarkan oleh Azmin Ali. Saya tak tahu, sedangkan saya dengar juga dapatan saya sekarang ni dalam kumpulan Perikatan Nasional pun sudah berlaku pemberontakan yang maha hebat. Kabarnya. Jadi ada tadi saya dengar daripada dalam media sosial kononnya Hamzah akan dilantik sebagai orang perunding untuk dengan UMNO. Jadi saya kata betul besar kemungkinan nak lantik jawatan lebih penting lagi dalam kerajaan. Jadi benda begini tentulah akan mengusik hati Azmin Ali dan Azmin Ali akan retaliate. Sebab itu saya kata sekarang ni kita santun dia orang pun kena juga, tak santun pun kena juga. Jadi apa yang ada pada UMNO langgarlah, apa susah sangat. Saya tak nampak sebenarnya. Saya lihat sendiri apa berlaku di Perlis. Syahidan Kasim adakan mesyuarat kerana masyarakat Cawangan, belakang tu tengah-tengah nak bendera Parti Bersatu. Jadi orang UMNO mendewakan parti yang dah tahu, parti yang memang nak menghapuskan kita. Saya pun tak faham. Sebab itu ketua pemuda dia, saya edit dia kata dia tak boleh. Saya aktif, dia hantar surat, dia minta supaya lembaga disiplin ambil tindakan, pecat. Memang pun kadang begitu. Dan ini gambaran yang saya lihat, yang saya rasa seharusnya diperhatikan oleh warga UMNO di Melaka dan pimpinan. Apakah kita mahu lagi terus membiarkan gunting dalam lipatan, kita membiarkan duri dalam daging kita? PBM ni tak lebih daripada duri dalam daging, menyucuk saja. Tak ada yang baik UMNO ni. Saya dengarlah kenyataan-kenyataan yang dilontarkan oleh presidennya Tan Sri Muhyiddin. Kita akan langgar, kita akan serang UMNO, parti dah kelongkang. UMNO tak ada lagi masa depan. Jadi bila kataan benda begitu, kita sebagai warga UMNO takkan kita boleh terima. Saya tak tahulah macam mana saya tak tahu macam mana pandangan dan perasaan pimpinan di peringkat tingkat 38. Saya tak tahu. Tapi sebagai warga UMNO, saya rasa peringkat akar umbi mereka kecewalah kalau UMNO masih lagi nak mengadakan, nak meneruskan tali pusatnya. Saudara. Okey, saya mungkin malam besok saya akan cuba untuk mengulas lagi mengikut dapatan apa yang saya dapat, apa yang akan berlaku. Sebab Melaka ini adalah turning point ni. Sama ada antara kita dengan Perikatan Nasional. Tapi kalau ikut kehendak akar umbi, jelas akar umbi tidak lagi mahu dengan Perikatan Nasional. Sebab itu kita tarik sokongan daripada kerajaan. Jangan ada orang kata bahawa Tan Sri Muhyiddin mulia hatinya serah pada Datuk Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri. No, itu tak betul. Dia dipaksa untuk meninggalkan Sri Perdana. Itu jelas, saudara.
bila kita tarik sokongan. Kalau tak ada sokongan, dia pula cuba offer pada Pakatan Harapan. Jangan lupa dia juga memberi satu offer ataupun cadangan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, kepada Lee Guak Eng dan juga dengan Mat Sabu untuk mewujudkan bagaimana yang dilakukan oleh Datuk Seri Ismail Sabri. Sekarang ni bila berlaku benda begini ni, sekarang ni semua orang dalam keadaan 1000 tanda tanya. Sebab itu saya katakan Pilihan Raya negeri di Melaka ini adalah turning point. Apakah UMNO untuk merelakan dirinya tertipu dan terpedaya sekali lagi? Anda yang berada di anjung kuasa di tingkat 38, ahli-ahli sedang memerhati. Jangan kecewakan perasaan ahli. Nanti ahli-ahli akan melakukan bagaimana yang dialami oleh Esko. 3 orang Esko PAS di Terengganu. Begitu juga di Selangor. Ahli-ahli akan memberontak, terpulang pada anda. Baik, itu saya pulang kepada saya. Jadi sekarang ni saya, bagaimana saya janji, saya akan memberi pencerahan tentang apa kedudukan analisa kita terhadap kursi-kursi di Dewan Undangan Negeri di Melaka. Macam mana saya katakan, 5 kawasan memang UMNO selesa. Jadi tak payah nak fikir dengan siapa pun, iaitu kawasan Sungai Rambai, Serkam, Kuala Linggi, Tanjung Bidara dan Air Limau. Ini kawasan selesa. Bukan nak cakap besar lah. Dari segi yang atas, dapatan saya juga berhubung dengan teman-teman di Melaka. Cuma yang UMNO perlu kerja keras adalah di 8 kawasan. Itu di Lendu. Memang kita menang itu hari, tapi kena kerja keras. Di Lendu, Tabuh Naning, di Gadik, Asahan, Pantai Kundo, Air Molek, Rim dan di Merimau. Ini kawasan ni kita menang. Tapi kenapa jumlah undi yang kita dapat itu tidak begitu kukuh. Jadi kalau 5 campur 8, kita ada 13 kursi. Cuma perlu cari lagi 5 kawasan. Jadi 5 kawasan ini iaitu di Pengkalan Batu, Duyung, Bemban, Kelebang dan Macap Jaya. Kalau 5 ni dapat, mana kita ada 18. Dah boleh tubuh kerajaan dengan selesa. Kerana kawasan-kawasan ini undiannya terletak pada pengundi majoriti Melayu. Untuk kawasan-kawasan lain tu kita bagikanlah, sebab kita tahu ada juga kawasan-kawasan yang pengundinya bukan Melayu ramai. Saya tidak mahu menabur ataupun menanam kebencian rasis, tapi ini realitinya saudara. Jadi sebagaimana hari ini kita cuba tengok 4 kawasan Dewan Undangan Negeri yang berada dalam Parlimen Tangga Batu. Parlimen Tangga Batu ni itu pertama sekali Sungai Udang. Pengundi di Sungai Udang kebanyakan terdiri daripada tentera dan bekas tentera. Saudara, sebab di situ ada kem Sungai Udang. Di situ ada 22,323 pengundi. Saudara. Di di Sungai Udang 22,323 pengundi. Waktu kita bertanding yang lepas, saudara ini mantan ketua menteri lah, Iti Harun. Dia dapat 10,073 undi, mengalahkan Muhammad Lokman Abdul Ghani daripada PKR 7,844. Jadi majoritinya 2,229. Ini kena kerja keras lah untuk kita pertahankan. Walaupun dari saya lihat dari segi warga UMNO tak ada masalah. Tetapi di Pantai Kundo, Pantai Kundo ni majoriti kita cuma 772, iaitu Nur Azman Hassan daripada UMNO. Juga yang buat usul undi tak percaya tu, Nur Azman Hassan. Dia bertanding atas tiket UMNO, dia dapat 5,773. Jawahari Osman daripada Amanah dapat 5,001 undi, dan Abdul Halim Maidin daripada PAS 1,936. Jadi undi yang Amanah dapat waktu itu adalah undi daripada Parti Keadilan PKR. Mereka semua bertanding di bawah lambang PKR. Kerana di situ ada 80% undi Melayu dan 17% undi Cina daripada 15,686 pengundi. Begitu juga di Paya Rumput. Kena kerja keras ni. Sebab di sini kawasannya pengundi ada 4,259. Dan Melayu ada 61, Cina ada 30, India ada 7%. Di sinilah kita melihat bagaimana Muhammad Rafiq Naizamuddin yang mewakili parti PBM yang disokong oleh Parti Keadilan. Kalau disokong oleh Keadilan waktu itu, 30% undi itu daripada 4,000 tu dah ada pada dia. Sebab itu dia dapat 12,000 undi. UMNO cuba-cubalah mencari daripada 4,000 tu dapatlah 7,843 undi. Ini di Paya Rumput saudara. Jadi warga Paya Rumput, UMNO Paya Rumput kena kerja keras lah. Jangan leka. Begitu juga yang ini dah guna di Kelebang. Di Kelebang
Ini yang saya katakan bahawa pimpinan UMNO di negeri Melaka harus memikirkan. Sebab kawasan ini, Kelebang, kawasan majoritinya Melayu, iaitu sebanyak 66%. 30% undi daripada China dan 2% daripada India. Di sinilah waktu dulu kita menurunkan daripada MCA. Warga UMNO tak setuju. Orang Melayu tak setuju situ. Sebab itu kalau saudara tengok, saudara Muhammad Syafiq Ismail yang bertanding atas tiket PAS, dia dapat 2,272. Ini merupakan undi protes orang Melayu bagi pada PAS di Kelebang. Sebab waktu itu Lim Ban Hong MCA dia dapat 6,859. Dia kalah kepada Guetek daripada Parti PKR, Parti Keadilan, yang dapat 7,648. Majoritinya cuma 789 undi saja. Kalaulah ini kali ini kita buat merah, cubalah sekali lagi, cubalah kali ini untuk merubah suasana saudara. Kita tak boleh lagi bersangka baik, berlapang dada, orang ni atas nama semangat Barisan Nasional bagi, akhirnya orang Melayu kata miku buat hidup. So jadi eleksi no PBM. Ini akar umbi. Memang saya katakan bahawa akar umbi kendaknya. Saudara jangan lupa bahawa ini saya harus menyantuni kendak akar umbi. Ini warga netizen lah, bukan yang realiti. Tapi tadi saya berjumpa dengan wakil dari Melaka. Dia berjumpa dengan saya sebab dia kata bahawa orang Melaka pun sekarang ni dah mengaku mereka terpedaya dalam pilihan raya umum yang lalu dan mereka ingin melakukan perubahan. Bagaimanapun mereka menanti apakah UMNO mahu bekerjasama dengan Perikatan Nasional. Kalau UMNO memutuskan untuk bekerjasama dengan Perikatan Nasional dan beralah bagi calon dari PBM bertanding dan 3-4 kawasan, ini akan melukakan hati warga UMNO di Melaka. Pimpinan, fikir-fikirkanlah. Sebab saya katakan bahawa pertembungan kali ini sebenarnya adalah pertembungan antara UMNO dan Parti Keadilan. Pertembungan kali ini Parti Keadilan mewakili Pakatan Harapan. Sebab kalau saya melihat daripada DAP pun tak ramai mana pun. Ini kali ini perebutan untuk kursi Dewan Negeri ini daripada 28 tu, saya ingat untuk DAP paling-paling tinggi pun lebih kurang 5 kursi saja. Saudara. Dan 23 kursi itu adalah perebutan antara UMNO dan Perikatan Pakatan Harapan, terdiri daripada PKR dan Amanah. Terpulangkanlah. Kita sambung lagi malam besok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam.